Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alayhimudh dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahu azim. Dan ketika mana kamu wahai Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak sabar terhadap satu makanan sahaja, maka doakan olehmu untuk kami, dan doakan itu kepada Tuhan engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk kami daripada tumbuh-tumbuhan di bumi, daripada sayur-sayuran, daripada timun, dan juga bawang putih dan kacang dan wa basaliha, dan juga bawang besar. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Berkata Nabi Musa alaihissalam, apakah patut kamu minta pertukaran dengan sesuatu yang tidak baik sedangkan telah diberikan kepada kamu yang lebih baik? Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum, maka masuklah kamu ke dalam kerajaan Mesir, kerana di sana kamu akan dapat apa yang kamu mahu. Wa duribat 'alaihimudh dhillatu wal maskanah, dan didatangkan kepada kamu kehinaan dan kemiskinan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka ditimpa kemarahan, kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, Allah Taala benci itu kerana mereka itu kufurkan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi bukan jalan yang sebenar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian itu merupakan dosa yang mereka lakukan, dan mereka adalah golongan yang melakukan tindakan yang melampaui batas. Shadaqallahu azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat ke-61. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ni dan yang lepas diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas kita baca ayat 61 lagi. Kita hari itu baca setengah daripada ayat.
Ayat 61 tu dia panjang, kita baca setengah. Hari ni insya-Allah kita nak sambung habiskan ayat tu. Dalam ayat yang lepas kita sebut kisah bagaimana kaum Bani Israel, mereka ni cakap dekat Nabi Musa AS. Apa yang diorang cakap pada Nabi Musa AS? Dia kata, ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak sabar dengan satu makanan. Satu makanan di sini merujuk kepada al-manna dan as-salwa. Kita ingat balik kisah masa kaum Bani Israel duduk dekat satu tempat yang dikenali sebagai At-Tih. At-Tih ni kitab tafsir sebut lah. Sekarang ni tempat tu orang panggil Sinai. Kalau pergi di Mesir, tanya orang Arab di Mesir semenanjung Sinai, nanti Arab akan tunjuk tempat Sinai tu. Sinai itu sekarang, dulu orang panggil At-Tih. Di situlah Nabi Musa AS dengan kaum Bani Israel yang mereka minta makan dengan Nabi Musa yang kita baca dalam Quran ni lah. Jadi di situ tu minta makanan dengan Nabi Musa AS, dapat Allah Ta'ala bagi makanan. Makanan yang Allah Ta'ala bagi tu adalah al-manna dan as-salwa. Jadi bila diorang makan dengan satu makanan tu, duk makan dah sekali duk teringat makanan yang masa mereka duduk dengan Fir'aun dulu. Yang masa Fir'aun tindah mereka di kerajaan Mesir tu, mereka duduk dalam kerajaan Mesir tu, mereka ada makan makanan. Dan makanan tu diorang teringat selepas diorang ni dah diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun dan duduk dekat Tih tu. Duk teringat apa dia makanan tu? Makanan tu adalah sayur-sayuran vegetarian ni. Geng Bani Israel ni geng vegetarian. Kalau dekat Malaysia ni orang Buddha dengan orang Hindu, sebilangan Hindu ni dia vegetarian. Dan diorang ni tak makan makanan yang bernyawa. Benda-benda bernyawa ni diorang tak makan. Diorang akan makan sayur-sayur tu kan. Buddha pun ada kan. Ada Buddha ni yang vegetarian. Ada sebab dia. Anda ada kawan seorang orang vegetarian. Dia cerita, anda tanyalah kenapa tak makan makanan yang bernyawa ni. Dia kata yang pertama ni dia menghormati nyawa. Oh jam gitu. Dia sebut menghormati nyawa gitu. Oh berat lah betul. Dia kata menghormati nyawa disebabkan itu dia tak makan benda-benda bernyawa. Lembu, kambing semua tak makan. Yang tu vegetarian dalam Buddha. Dalam Buddha tu vegetarian yang dia makan sayur-sayuran. Yang apa-apa pun bernyawa dia tak makan. Ayam pun dia tak makan. Ada pula dalam agama Hindu ni, dia sayur pun sayur, tapi tak boleh makan lembu je yang dia makan. Sebab lembu tu dia kata Tuhan dia lah. Macam-macam lah itu tanya pupuk Hindu tu kan. Dia kata sebab bernyawa satu part. Yang kedua dia kata Buddha tu sendiri. Dia Buddha ni nama orang sebenarnya. Buddha ni nama yang dia tokoh dia dululah. Yang dikatakan seorang ahli, kalau bahasa orang Islam dipanggil ahli sufi. Sufi dalam agama dia kan. Jadi dia sufi tu dia duduk dekat bawah pokok dan dia ni banyak bantu orang dan dia ni tak kahwin. Jadi bila tak kahwin, dia nak kontrol hawa nafsu dia. Sebab bila kita ada hawa nafsu, ada syahwat tu, makanya ada timbul nak bersetubuh. Bila bersetubuh, di situlah start permulaan bagi perbalahan. Kita nak bersetubuh, bila tak dia nak bersetubuh, maka dia akan bergaduh. Bergaduh tu akan berbunuh. Dia punya falsafah lah ni. Buddha punya falsafah. Jadi untuk nak kontrol kita punya syahwat itu, makanya kita tak boleh makan makanan yang berdaging ni. Sebab kalau makan, dia naikkan syahwat. Jadi makanlah sayur-sayuran. Falsafah dalam agama Buddha. Kita duk baca cerita Buddha, Hindu yang cerita vegetarian, dia makan sayur, dia tak makan yang dikatakan benda-benda bernyawa ni. Rupa-rupanya dulu ada dah orang Bani Israel. Bani Israel ni diorang duduk dekat Mesir tu dan diorang ni pergi makan sayur, diorang tak makan yang bernyawa ni bukan kerana diorang tak makan, diorang tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Fir'aun tak bagi dulu. Dia duduk dalam kerajaan Mesir, Fir'aun ditindah mereka. Jadi yang boleh makan makanan yang bernyawa ni Qibti tu lah. Bangsa Qibti di Mesir tu ada Qibti, ada Bani Israel. Bani Israel ni macam pendatang parti. Sebab kita pergi parti kan, yang mari daripada mana duduk kat tempat Fir'aun tu. Dia orang ni bekerja. Bila bekerja, Fir'aun ni sebagai ketua kerajaan, yang boleh makan daging-daging ni orang Qibti je. Pendatang ni yang nama Bani Israel ni, diorang tak boleh makan kecuali sayur-sayuran dia diorang boleh makan. Jadi duk makanlah sayur-sayuran tu, duk makan. Tiba-tiba bila Fir'aun duk tindah mereka, Nabi Musa selamatkan mereka, duduk dekat At-Tih tu. Lama sangat duduk dekat At-Tih, makan satu makanan al-manna was-salwa. Teringat sayur dulu. Duk teringat balik tu, sayur-sayur dulu duk makan tu. Duk teringat tu, dia pun kata lan nasbir ala ta'amin wahid. Kami tak sabar dengan satu makanan. Lepas tu macam mana? Dia kata fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh.
Musa, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala ni bagi makanan kepada kami ni, makanan yang tumbuh daripada bumi. Makanan daripada bumi itu tumbuh-tumbuhan tu apa dia? Mim baqliha, sayur-sayuran. Tu vegetarian tu. Dia minta sayur-sayuran. Apa sayur-sayuran tu pula? Wa qithaiha, buah timun. Kita pergi dekat pasar tu tengok buah timun tu kan. Orang Kelantan panggil timun batang, orang Kelantan. Sini panggil buah timun. Sebab orang Kelantan ni dia beza tak timun batang, satu lagi timun Cina. Sini panggil tembikai. Orang tak tahu lah kenapa dia panggil timun Cina. Mungkin orang Kelantan ni mula-mula sekali dia beli buah tembikai tu, yang jual tu Cina makali lah kot. Wallahualam. Orang Kelantan panggil timun yang kita makan tembikai tu, dia panggil timun Cina. Timun Cina. Lepas tu ada satu lagi timun yang kita makan timun tu, dia panggil timun batang, orang Kelantan. Kita panggil timun lah. Timun. Timun tu bahasa Arab sebut qitha dalam bahasa Arab. Kalau Allah Ta'ala sebut buah timun ni dalam Quran. Tu lebihnya buah timun. Dalam Quran tak jumpa buah durian. Mampu tak jumpa. Carilah orang tak jumpa. Jadi wa qithaiha, timun. Apa lagi? Wafumiha ay thawm. Thawm ni maknanya bawang putih. Itu kita sebut hadis Nabi SAW ni tak suka makan bawang putih, tapi Nabi tak larang kalau ada orang nak makan. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia disebut, dia kata Nabi SAW ni bila tengok ada orang makan bawang putih duduk dekat dalam masjid, Nabi akan perambat keluar. Perambat tu duduk dekat kubur bakit tepi masjid tu. Nabi perambat. Dan Umar Al-Khattab sebut Nabi Muhammad nyatakan kalau nak makan juga bawang putih ni, matikan bau busuk dia tu dengan tabkhan, masak. Ada itu kita sebut hari tu panjang hadis yang kita cerita pasal makan bawang putih. Bawang putih pun ada cerita juga dalam Quran bau-baunya. Lepas tu wa'adasiha, kecandal. Yang ni mama orang mama dia selalu makan kacang dal. Kacang dal ni ada dalam Quran. Hebat Cakap tiga rasa tak ada dalam Quran. Cerita Jadi mama tu kedai mama tu lah jual roti canai dengan kacang dal tu. Rupa-rupa ada dalam Quran cerita pasal kacang dal. Dan kita sebut juga hari tu dalam hadis, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kacang dal ni adalah makanan para nabi. Para nabi dulu makan kacang dal. Orang dulu hebat-hebat, antaranya Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni pernah tak kita fikir hari-hari dia makan apa? Dia makan roti. Dia makan roti tu dia cicah dengan apa? Dia cicah tu yang pertama dia cicah dengan azit, minyak zaitun. Arab macam tu dia boleh makan roti minyak zaitun. Kita pun tak faham apa rasa tu. Tapi orang Arab dia boleh makan. Kita orang Melayu mungkin tak lah kot. Kalau makan tu nak try, lepas try memang tak makan dah lepas tu, sebab tak sedap langsung. Gitu kan. Tapi orang Arab tu makanan dia makan dengan zaitun, minyak zaitun. Lepas tu satu lagi Umar Al-Aziz tu dia makan roti cicah kacang dal. Yang kita pergi kedai mamak tu duk makan roti canai dengan kacang dal tu, yang tu rupa-rupa tu amalan salafus soleh terdahulu. Kalau boleh buat mamak tu lama dah ikut salafus soleh. Kita orang Melayu tiru mamak lah. Baru lagi lah kita ni kan. Cerita kacang dal. Ada hadis hari tu kita dah sebut hadis tu kan. Wa basalihah, dan juga bawang besar. Dia minta lah ni, sayur-sayur dia minta. Ada hari-hari nak makan al-manna was-salwa. Teringat juga makanan lama-lama. Tolong bagilah balik. Doalah pada Allah Musa biar dapat makanan ni balik. Jadi bila diorang minta tu, Nabi Musa ni jadi angin sikit, jadi marah sikit. Nabi Musa kita berhenti kat tu lah hari tu. Kuliah kita hari tu kita berhenti kat situ. Dan Nabi Musa AS kata qala, berkata Musa AS, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa AS, adakah patut kamu buat satu permintaan untuk tukar dengan sesuatu yang kurang, sedangkan sebelum ni kamu telah diberi satu benda yang lebih baik. Al-manna wa salwa tu makanan daripada langit, mestilah baik. Yang sayur-sayur kau minta ni bukan baik pun. Yang kau pergi minta yang tak baik tu, sedangkan Allah Ta'ala bagi yang tak lebih baik tu apa? Nabi Musa ni hari tu dia tanya tu, dia cakap tu angin sikit, marah-marah. Kita jangan ingat marah ni benda negatif. Ada ketika marah ni tak elok, tapi ada keadaan marah ni jadi elok. Dia marah ni kita sebut marah tu, ada ketika marah tu tak baik, ada ketika marah tu jadi baik. Marah yang tak baik ni macam kita dah buat lah, marah satu pasal kan, marah pula pergi tambah pula satu lagi maki orang lagi tak baik, tak bagus lah kan. Dan bahkan ada sahabat Nabi pergi jumpa Nabi SAW, dia bagi tahu pada Nabi, ausini,
Ausi ni tolong bagi pesanan pada saya. Ausi ni bukan lagu Wahidah dulu. Dulu ada satu penyanyi nama Wahidah, perempuan lah, dia nyanyi lagu-lagu Arab. Ada satu lagu Ausini kan, wasini tu kan. Sebenarnya tu bahasa Arab tu. Ausini tu maksudnya tolong bagi pesanan kepada saya. Rasulullah Ausini, bagi pesanan sikit. Nabi Muhammad ni tengok muka mamat tu, Nabi kata la taghdab, jangan duk marah. Dia kata jangan duk marah. Dia kata takkan yang tu kot, hati kecil dah bercakap. Dia pun tanya Rasulullah, Ausini, bagi pesanan lagi. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Bila dua kali dia tanya lagi Ausini tu, tapi angkat sikit suara, nampak sangat pemarah. Jangan marah. Apa benda satu je, Ausini bagi pesanan. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi Ausini, angkat, nampak nak marah tu kan. Betul lah, Nabi pesanan la taghdab, jangan marah. Sebab kalau kita marah ni, kadang-kadang tindakan kita lepas pada marah tu kita tak rasional. Kadang-kadang kita bertindak selepas daripada marah itu dalam keadaan emosional. Pesan Jadi betul. Kita ni Syekh, kalau marah dia ingat satu benda dalam keadaan marah, yang ingat jadi tak ingat tau. Ni pergi duduk kat rumah tu keluar. Nak keluar tu kunci tak ingat tak kat mana. Ni kunci ni tak ingat tak kat mana. Dia letak satu tempat, lepas tu dia cari tu dalam keadaan marah. Mana ni? Dia sebab dia lokat. Dia panggil bini, "Woi, mana?" Marah ke bini. Sampai kata haprak habis kata ke bini. Ni tak timbul ni kat mana kunci tu tak kat mana. Sebab apa? Duk marah ni habis tertutup tu. Otak dia tertutup sebab apa tu marah tu. Tapi bila duk tenang tu bila masa sembahyang. Dia pun semayang. Masa semayang Allah bagi tenang sikit. Masa dah tenang tu teringat, oh kunci letak kat belakang almari. Dia masa marah tu dia boleh tertutup tau. Dia tertutup habis yang benda kita nak ingat tu kan. Emosi manusia ni kadang-kadang dia penyebab yang kita nak ingat jadi tak ingat. Emosi kan faktor dia. Orang masuk dewan peperiksaan. Ni budak-budak masuk peperiksaan. Orang selalu bagi tahulah, ahli psikologi selalu bagi tahu, kita ni kalau masuk dewan peperiksaan masuk dalam keadaan tenang. Kenapa sebut kena masuk dalam keadaan tenang? Sebab kalau masuk dalam keadaan gelabah, yang duk hafal tu habis lupa. Duk hafal kitab tu berasa rasap dah hafal buku nak jawab dalam peperiksaan. Bila duduk medan dewan peperiksaan tu sebab gelabah sangat, sudah boleh jawab tidak. Dia duk gelabah tu bila hantar soalan gelap. Ni kertas tu gelap. Sudah tak boleh nak jawab. Dia pun rembat. Sebab tak ingat dia jawab apa yang dia rembat je lah. Dia rasa macam apa dah tapi tak ingat. Tinggalkan. Lepas tinggal dia keluar dewan peperiksaan. Bila dewan peperiksaan dia rasa dah lega. Lega tu baru teringat la ilaha illallah baru datang. Lega tak gagap. Sebab apa? Emosi menyebabkan kita punya ingatan boleh terlupa. Di teori ni sebenarnya ada dalam buku. Kalau rajin lah baca buku pasal neuron ni pasal otak baca satu neurologi, baca ilmu pasal otak ni, dia sebut otak kanan, otak kiri. Otak kanan ni jadi kaitan dengan emosi, kontrol otak kanan. Jadi nak kontrol otak kanan ni, masukkan oksigen. Macam mana nak masukkan oksigen? Bernafas. Duk rasa gelabah sangat, seduk nafas tinggi-tinggi, lepas tu lepas perlahan-lahan. Ada kalau belajar ilmu neurologi kau jumpa ilmu ni. Anak tak belajar, baca buku je. Jadi ilmu otak kanan, otak kiri. Otak kanan ni otak imajinasi. Kita boleh berimajinasi. Ni kadang-kadang kita duduk saja tengok muka ustaz, kita pejam boleh nampak muka ustaz dalam imajinasi kita. Otak kanan punya kerja. Ada orang ni pula imajinasi dia lemah tapi buat matematik terror, otak kiri dia terror. Adalah itu kena belajar lain lah. Tapi nak cerita dia ada teori-teori sebegitu dibahas oleh pengkaji-pengkaji zaman sekarang kan. Rupa-rupanya benda tu Nabi Muhammad SAW dah sebut. Nabi SAW jumpa seorang mamat, Ausidi, tolong bagi pesanan pada saya. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Sebab tahu dah kalau marah tindakan lepas pada tu adalah emosi, bukan rasional lagi. Nampak tu Nabi SAW. Fahamnya marah ni ada ketika negatif. Kita ni keadaan marah, Nabi SAW marah. Nabi SAW pernah bagi tahu kalau kita marah ni macam mana nak buat? Ambil air semayang. Ambil wudu. Sebab marah ni api. Jadi kita sejukkan api itu dengan air. Kita berwuduk. Wuduk tu marah lagi. Nak buat. Nabi kata duduk. Jangan duduk berdiri. Kalau nak bercakap ketika marah tu, masa marah jangan duduk bercakap, tahan. Orang Kelantan panggil orang kita panggil sabar. Tahan, jangan duduk bercakap. Macam tu. Cara dia sebab kalau kita bercakap merapu. Maknanya ada ketika marah ni negatif. Tapi ada ketika marah ni positif. Ada ketika marah jadi baik. Nabi SAW pernah marah.
Nabi SAW pun pernah marah. Ana baca satu hadis Nabi dekat Masjid Sarjana Utama, mengajar baca satu hadis. Ada satu hadis hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada seorang sahabat nama Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Cerita dia, ada seorang lelaki ni datang pergi jumpa Nabi SAW. Datang, dia bagi tahu, dia kata, aku ni dia ikut seorang mamat ni jadi pak imam, dan dia ni baca tu panjang sangat. Ni bila Pak jadi imam tu, dia baca surah tu, surah yang cukup panjang, sampai aku dekat belakang ni tak tahan. Ada tak macam tu? Lembak kan? Pak imam tu panjang, baca panjang, yang pak makmum kat belakang ni yang tua-tua tu ketar-ketar. Bila lah nak turun, bila lah nak rokok, bila lah nak rokok. Kan? Dia ada tu. Jadi zaman Nabi SAW ada dah orang macam tu. Dia bagi tahu, oh, tak tahan aku ikut Muhammad. Hari itu dalam hadis tersebut kata siapa? Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, dia kata, aku tak tengok Nabi SAW memberikan satu nasihat asyadda ghadaban, dalam keadaan begitu marah. Marah sungguh hari itu Nabi SAW. Nabi marah, maknanya kadang-kadang Nabi marah, Nabi Muhammad pun marah. Tapi marah Nabi SAW tu marah yang positif. Sebab apa? Sebab kita tengok pada sambungan hadis, Nabi SAW bagi satu pesanan. Nabi SAW kata, idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Nabi kata, kalau seorang kamu ni jadi imam sembahyang di kalangan makmum di belakang tu, ringan-ringankan sembahyang tu. Kenapa? Fa inna fihim al-marida ad-dha'ifa wa dhal hajati. Nabi kata kat belakang tu ada orang sakit. Yelah, orang ramai mana kita tahu kan, kat belakang tu kan ada orang tu sakit. Sakit tu terpulang lah, sakit perut ke. Contohlah mamat tu, dia ni hari tu silap makan, pergi kenduri, hari tu silap apa tau kat makanan tu, berulang bilik air. Tapi Pak Haji ni kaki jemaah, bila kaki jemaah azan dia pergi masjid, yang perut ni duk tahu apa nak sedap Yang Pak Imam tu baca panjang, mulalah makmum kat belakang tu gelabah. Ni bila nak habis aku ni nak terburai dah ni. Ini masalah kan. Kat belakang tu al-marid, ada orang sakit, ad-dhaif, ada orang tua, orang lemah. Yang tua tu nak berdiri lama tak boleh, terketak-ketak ni, lutut ni belagu, lama sangat dia berdiri. Kesian kepada pak cik tua tu kan. Betul. Apalagi wadal hajati, ada orang yang ada keperluan dekat belakang. Orang tu lewat nak pergi mana-mana, mana tahu. Yang kita dekat Selangor ni, kita cuti bukan macam dekat Kelantan, dekat Johor, dekat Kedah kan, mana Terengganu apa, yang cuti pada hari Jumaat. Kita orang Selangor ni hari Jumaat hari kerja. Kita pergi dekat Kelantan hari Jumaat ni hari cuti, hari Jumaat, bagi Jumaat dia orang ni baca surah Sajdah. Okeylah surah Sajdah, betul lah surah Sajdah. Kelantan tak jadi masalah, hari Jumaat hari cuti. Yang kita dekat KL ni hari Jumaat baca surah Sajdah tu, baguslah baca surah Sajdah. Yang Pak Imam tu pula bukan sekadar baca surah Sajdah, dia pergi buat lenggok lagu tu, nak bagi sedap tu, dia meleret pula jadi. Yang orang ni lawak nak pergi kerja ni, duduk pula ni country home, jam depan ni, Allah Ta'ala maha tahu pagi-pagi tu kan. Ni tak boleh, ni kena raih, kena fikir ni subuh awal ke lewat ke. Pak Imam tu kena tengok, Pak Imam tengok jam, hari ni subuh agak awal. Kalau kita baca surah Sajdah, kita lenggok-lenggok pun insya-Allah sempat keluar kerja nanti, tak terlibat dengan jam. Sebagai contoh, tafadhal nak baca ni sedap-sedap macam tu pun tafadhal. Tapi kalau dah tahu hari tu lah ni subuh, hari ni tak apa nak awal mana, subuh ni agak lewat sikit lah, kita pergi meleret-leret ni, nampak gaya makmum jadi susah. Nampak? Ketika itu kena raikan kepada makmum. Wadal hajati, mereka yang ada keperluan di belakang. Apa lagi? Kita mari semayang, ada makcik-makcik kita bawa anak-anak kecil, kakak-kakak kita bawa anak kecil, duduk tengah semayang, anak dia wah duduk menangis. Syekh, kakak tu tak tenang tau. Yang kakak tu duduk, sudah anak aku duduk menangis lah pula. Dia takkan nak berhenti semayang pergi susu kawan tu, member tengah duduk semayang. Yang Pak Imam ni pula, dia dengar budak duduk menangis, dia pergi baca surah Al-Baqarah saja kan, biar padan kakak tu. Dia pula buat perangai macam tu kan. Tak elok. Bila kita tengah jadi imam semayang ni, baca, tengok, ada dengar kat belakang tu ada gelisah sikit, pendek-pendekkan bacaan itu, kena raih lah. Benda tu diajar oleh Nabi SAW. Nabi dia ajar Islam ni, kita baca hadis Nabi, kita baca Al-Quran. Islam ni selaras dengan jiwa kita. Islam ni memang selaras dengan jiwa. Yang kita rasa tak selaras ni bukan Nabi ajar tau, ini mesti kita punya. Kerana kita ni kadang-kadang faktor kita tu nak baca panjang sampai terbeban kepada orang lain. Nampak? Itu Nabi SAW.
buat tahlil arwah. Tahlil arwah tu nak buat yang baca doa panjang-panjang leret tu apa? Ni buat makanan terhidang, baca doa, ya Allah. Allah Taala Maha tahu. Allah Taala Maha tahu. Yang makmum nanti kecil duk cakap makanan terhidang, Pak Imam baca panjang. Hati kecil duk cakap, aku tengok muka Pak Imam duk teringat kari kebalikan. Semua jadi masalah. Nampak? Ra'i, sifat mera'i diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada seorang bagi tahu yang dia sembahyang belakang Pak Imam tu membebankan kepada dia sampai dia tak tahan, Nabi boleh marah. Marah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi marah? Nabi tak gambarkan benda tu serius. Benda tu terlalu serius. Tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya begitu. Kita duk baca cerita Nabi Muhammad marah tak? Nabi Musa pun marah. Ni kita baca Al-Quran. Nabi Musa AS dijumpa oleh kaum dia ni. Allah makan al-manna was-salwa. Minta lah lain sikit. Dia minta benda lain. Dia minta apa? Minta pula makanan tak seberapa. Allah Ta'ala bagi al-manna as-salwa. Dia pergi minta sayur-sayuran. Allah lekeh sangatlah permintaan tu. Bila lekeh sangat permintaan, Nabi Musa pun ni angin. Kau ni apa hal? Allah Ta'ala dah bagi yang the best ni, kau pergi minta yang hapra ni. Marah Nabi Musa AS. Kata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Tak patutlah. Apakah patut korang dah buat permintaan tukar yang Allah Ta'ala dah bagi benda yang terbaik, kau minta yang tak baik? Patut ke? Nabi Musa AS ni dah tanya kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa ni dia pergi marah ni kenapa kak? Sebab nampak sangat kaum Bani Israel ni tak reti bersyukur. Nampak sangat perangai Bani Israel jadi tak reti bersyukur. Allah Ta'ala dah bagi macam-macam nikmat tu. Yang tu patut bersyukur lah. Yang tu tak bersyukur. Minta yang kurang lagi tak bersyukur Muhammad ni. Geng-geng ni marah lah. Tak payah cerita Nabi Musa. Kita kalau orang tak reti berterima kasih dengan kita, kita pun angin. Kita ni tolong hamba Allah, dia susah. Dia buat permintaan kita nak minta, kita tolong dia, tolong. Bila kita tolong dia ni ucap terima kasih pun tak. Memang kita berbuah haprak sebiji. Nak berjalan, tiba-tiba ada kereta habis minyak contohlah, ataupun kereta tak hidup, yang kita pun tengok tuan kereta kesian. Kenapa tahulah kereta tak hidup. Tak apa saya tolak. Kita pun tolak kat belakang, tolak tu berjalan kereta tu berjalan dia pakai straight, angkat tangan pun tak, terima kasih pun tak, agak-agak kat belakang tu nak kata apa, tak guna Mamat ni, menyesal aku tolong. Terima kasih terima kasih sebiji pun tahan lagi. Lebih canggih, turun kereta pergi, jom kita pergi makan, anak belanja, lagi tu lagi cantik lah kan, nak bagi tahu. Nabi Musa lagi marah. Allah Ta'ala bagi makanan dah sedap dah ni, al-manna wa salwa ni, patut bersyukur lah. Tak bersyukur, duk lawan lagi adalah. Dah lah duk lawan, buat permintaan lain pula, permintaan tu pula tanpa apa punya permintaan. Yang bagi makanan sedap, minta makanan tak sedap, memang hapra punya Bani Israel. Marahlah Nabi Musa ni. Marah Betul Nabi Musa kata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah patut kau minta makanan yang tak baik sedangkan Allah Ta'ala dah bagi yang terbaik kepada korang wahai Bani Israel. Kata Nabi Musa AS, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Kata Allah Ta'ala macam inilah Bani Israel, kamu nak sangat dapat makanan yang korang minta ni, ihbitu misran, kau masuk dekat satu tempat ni. Misran ni bahasa Arab, mana Melayu ni bandar. Misra tu kalau kita nak terjemah secara harfiah maknanya bandar yang maju. Mesir tu, pergi negara Mesir tu kan, Mesir tu bahasa Arab, terjemah Melayu bandar lah. Kairo tu kan, Qahirah tu kan, bandar Mesir tu bandar. Cuma dalam ayat Quran bila Allah Ta'ala sebut Misran di sini ni, ulama tafsir khilaf di manakah tempat dikatakan bandar ni. Yang pertama ada ulama tafsir kata bandar di sini merujuk kepada kerajaan Hebron yang kita sebut hari tu. Masuk kerajaan Hebron. Kat mana Hebron ni? Lubnan. Wallahu a'lam. Ada pula seorang ulama tafsir lain kata macam Tahir Ibn Ashur, dia kata Misri di sini merujuk kepada kerajaan Mesir sekarang. Tempat penguasaan Firaun laknatullah alaih. Dia orang ni duduk dalam kerajaan Mesir, ditindas oleh Firaun, lepas tu keluar balik sebab Nabi Musa buat lari daripada pembunuhan yang Nabi Firaun nak bunuh tu. Buat lari tu dia orang minta ni sayur-sayuran. Nabi Musa ni sindir pada dia orang, kau baliklah ke kerajaan Mesir tu. Kat Mesir tu yang kau nak kata sayur yang kau pernah makan kat sana ada, pergilah.
Tu ada tafsiran. Yang tafsirkan macam tu Syekh Tahir Ibnu Ashur. Ya, dalam kitab dia At-Tahrir wa Tanwir, nama kitab ni. Tak. Ada pula tafsiran lain kata Misra ni tak tahu dekat mana, wallahu a'lam. Tapi yang pasti ni Quran sebut Misran di sini adalah satu bandar yang besar, sebab bila sebut bandar ni segala makanan ada. Memang konsep bandar ni begitulah. Bandar ni Syekh, kadang-kadang dia tak tanam sayur kat situ, tapi dekat situ kita boleh jumpa sayur. Itulah bandar. Betul tak? Sayur tu ambil kat tempat lain. Tapi sebab apa? Orang dekat desa tu ambil sayur kat tempat dia pergi jual dekat bandar. Sebab kalau jual dekat bandar, sayur ni ada orang nak beli. Sayur ni kalau jual dekat kampung, yang kampung tu banyak orang duk tanam sayur, nak jual mahal-mahal, orang tak beli. Sebab ada sayur banyak. Tapi kalau sayur tu orang pergi ke bandar, sayur tu boleh jual dengan harga mahal. Jadi orang duduk kat kampung ni, kat desa ni ambil sayur pergi kat bandar, jual kat bandar. Yang bandar tu asal tak ada orang tanam sayur, kat bandar tu kita boleh jumpa sayur. Kan? Itu konsep bandar. Sebab itu kalau orang belajar ekonomi lah, ni cerita luar sikit, orang belajar bab ekonomi. Fiqh al-iqtisadi, fiqh ekonomi. Dalam ekonomi orang akan ajar macam mana nak bagi pelabur luar datang kat negara kita. Dia akan ajar kita ni buat satu negara kita nak dapatkan kewangan. Macam mana nak dapatkan kewangan? Caranya adalah kita kena panggil pelabur ni mari negara kita, berniaga dekat negara kita. Dia beli barang kita. Bila dia beli barang kita, duit negara dia tu masuk kat negara kita. Jadi kita boleh dapat untung dalam kerajaan kita. Macam mana nak pamerkan keadaan supaya pelabur boleh datang? Antara bandar tu dia kena tunjuk credibility dia. Bandar tu tunjuk credibility dia. Macam mana nak tunjuk credibility bandar tu? Dia kena tunjukkan kemajuan, bangunan dia besar-besar. Lepas tu jalan raya dia cantik. Barulah pelabur luar bila tengok ikut internet tu, negara ni cukup bagus ni kalau kita pergi berniaga. Dia pun mari dekat negara kita. Bila mari kat negara kita, dia datang dia tengok, bagus ni kalau bisnes, dia pun buka kilang. Contoh dia nak buka kilang. Bila dia buka kilang, apa keuntungan bagi negara tersebut? Ni orang yang tak ada kerja tu ada kerja. Ni rakyat kita yang tak ada kerja boleh bekerja dekat kilang yang pelabur datang tadi, yang buka kilang. Macam mana nak bagi dia buka kilang? Kita ni sediakan barangan-barangan mentah yang terlalu murah, lagi pelabur datang. Macam mana nak pamerkan? Konsep bandar. Ada konsep bandar. Orang belajar bab ekonomi, dia akan jumpa tajuk infrastruktur, dia akan jumpa pelabur, macam-macam nama lah. Tak larat nak kupas, ini bukan kuliah ekonomi. Kuliah ekonomi kita bincang tajuk ekonomi. Tapi nak bagi tahu bandar ni, konsep dia adalah untuk bandar ni. Bila sebut bandar ni, barang yang tak ada kat tempat lain mesti ada kat bandar. Itu konsep bandar. Rupa-rupanya dia katakan bandar ni, semua perkara ada tu bukan kita bagi tahu, Quran bagi tahu. Ni ayat kita baca ni, yang kita sebut konsep ekonomi, konsep tarik pelabur, konsep nak cari segala keperluan yang tak ada kat tempat lain ada dekat bandar. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Allah Ta'ala kata, ihbitu misran, kau masuk ke dalam bandar, fa innalakum ma sa'altum, di sana kamu akan dapat apa yang kamu nak. Masalah konsep bandar tu. Ni kita duduk kat bandar Country Home ni, kadang-kadang ada benda yang kita tak ada. Kita nak dapat benda dekat mana? Bandar Kuala Lumpur. Bukan tak ada nak beli elektronik dekat Country Home ni, bukan tak ada. Ada, pergi ke kedai tu ada, tapi agak mahal mungkin Pergi dekat Loyat tu, barang elektronik dapat dengan murah-murah. Betul tak? Kenapa konsep tu ada? Sebab konsep bandar dia mesti ada saingan ekonomi. Bila ada saingan ekonomi, orang ni akan berusaha nak bagi barang dia dibeli. Benda yang sama je, pergi dekat Loyat tu. Tahu Loyat kat mana? Salah juga. Orang minat elektronik, barang elektronik dia akan tahulah. Dah pergi kat Loyat tu, dia yang dikatakan kedai jual laptop tu beratus-ratus kat situ. Bila beratus-ratus jual laptop kat situ, ni tiap-tiap kedai yang akan fikir nak bagi pembeli beli barang dia. Macam mana nak buat? Dia akan pamerkan laptop yang terbaik. Dan dia akan tawarkan harga laptop yang paling murah berbanding yang lain-lain. Orang akan beli. Yang untung siapa? Kita. Maknanya konsep barang murah itu berlaku di bandar. Bandar ni boleh dapat barang yang murah. Kenapa? Apabila wujudnya saingan pembelian. Nampak? Itu konsep bandar. Dan kita boleh dapat segala barang dekat bandar sebab konsep ni dekat bandar macam-macam ada barang. Dan benda yang kita sebut ni bukan orang ekonomi je bahas. Quran dah sebut dah. Ni ayat kita baca. Sebab tu Quran ni hebat. Orang dah cerita ekonomi, berasap-rasap ahli ekonomi datang nama Adam Smith. Dia buat teori libertarian ataupun nama lain panggil capitalism. Siapa tokoh tu? Adam Smith. Orang tokoh ekonomi. Ada pula satu tokoh namanya Karl Marx. Dia tulis satu buku Das Kapital.
Semua bahas ekonomi. Kita dah pernah tengok buku ekonomi dah bahas. Yang kita orang Islam lupa nak baca Quran. Yang dalam Quran ada cerita konsep ekonomi. Ini ada cerita kan. Ni konsep ekonomi ada di dalam Al-Quran. Ni cerita Allah Taala dalam Al-Quran. Tak apa. Allah Taala kata, "Bitu Misra." Kau masuklah. Kalau nak sangat dah yang kau nak minta tu sayur-sayur tu yang tengah padang pasir ni memang tak ada lah. Sini pergi masuk dekat bandar. Fa idnalakum ma sa'altum. Kau akan dapat apa yang kau nak. Bani Israel kau pergi dapat apa kau nak sayur-sayur apa, kacang dal ada kat sana ada. Ni kau nak kat wafu miha nak makan bawang putih ada kat sana. Wa basaliha bawang besar ada pergi kat sana. Tapi Nabi Musa pesan. Nabi Musa bagi satu pesanan pada Bani Israel. Apa pesanan Nabi Musa pada Bani Israel? Waduribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Kata Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepada Bani Israel itu kehinaan dan kemiskinan. Kau akan masuk kat bandar tu, kau masuklah, tak apa kau masuk. Tapi kau kena ingat, bila kau masuk kau dapat kehinaan, satu lagi kemiskinan. Apa kehinaan yang mereka dapat? Mereka tu terhina sebab mereka kena bayar cukai dengan tinggi. Cukai yang diorang kena bayar tu terlalu tinggi. Dalam istilah Arab dipanggil jizyah. Dia masuklah negara orang. Bila kau ni pendatang, kau ada satu konsep bayaran orang luar duduk dalam negara. Istilah Islam dia panggil jizyah. Cukai lah, cukai kepala orang panggil. Kau kena bayar. Cukai yang dikenakan kepada korang ni terlalu tinggi. Tinggi sangat. Bukan sekadar tu, wal maskanah, dan juga kemiskinan. Apa maksud kemiskinan di sini? Mereka ni mendapat pendapatan yang begitu rendah. Orang selalu cerita tau, harga barang naik. Harga barang takkan turun. Harga barang takkan turun. Dan dia naik, dia akan naik. Itu sifat harga barang. Harga barang takkan turun. Minyak kita naik, betul turun, tak lama naik pula. Dan silap bulan dia naik lagi tinggi daripada yang turun dari itu. Ini memang konsep ekonominya begitu. Istilah barang turun ni jarang berlaku, tapi kalau barang naik ni selalu akan berlaku. Sebab itu perbincangan je bukan cerita barang naik, yang kita kena cerita pendapatan tinggi. Itu yang paling penting. Sebab kalau duit kita banyak, barang naik macam mana pun kita tak heran. Tapi kalau pendapatan kita tak naik, pendapatan kat situ barang duk naik, yang tu sakit hati tu. Benar tak? Itu teori ekonomi. Teori ekonomi mementingkan kepada pendapatan. Faham tak? Pendapatan kita biar dapat tinggi, biar kita tinggi pendapatan. Barang naik pun kita tak heran. Tapi kalau pendapatan kita tak tinggi, barang naik, yang tu kita digelabah duk marah habis tu. Konsep ekonominya begitu. Yang jadi masalah pada Bani Israel, mereka ni barang tu mahal satu part. Lepas tu dia bayar cukai pula tinggi, pendapatan pula rendah. Itu sakit jiwa tu. Itu tu kata Allah kehinaan. Allah Ta'ala bagi kehinaan pada Bani Israel. Pendapatan mereka rendah, diorang bayar cukai tinggi, harga barang pun mahal. Nampak gaya kita pun lebih kurang. Nampak gaya kan? Nampak gaya kita pun lebih kurang. Ni orang belajar ekonomi dah akan jumpa teori ni. Betul je? Orang duk cerita macam-macam teori sekarang, GST, TPPA kan, pening tak apa benda tu. GST ni setiap pembelian kita beli mesti kena bayar cukai. Ni kita beli air satu ni ada 6% dia punya cukai kan. Contoh apa benda GST? Yalah, nak bukan orang ekonomi, tapi belajar sikit-sikit lah. Kalau cerita lebih-lebih kod dahi juga ekonomi. Islam ajar cukai ni diambil berdasarkan pada pendapatan. Islam ajar cukai dikutip berdasarkan pada pendapatan, bukan kepada pembelian. Kita pergi kedai, kita beli barang, setiap ni ada cukai, ni ada cukai, ni ada cukai. Itu bukan cara Islam. Islam ajar cukai ni diambil berdasarkan pada pendapatan. Maksudnya kita ni kerja-kerja, kita dapat hasil kita tu dikira berdasarkan kepada nisab. Orang panggil zakat tu kan ada nisab. Nisab ni kadar yang disimpan, pusingan tahun. Pusingan tahun tu dia panggil haul, istilah Arab dia. Betul tak? Bila tak guna selama setahun tu, nisab kadar barulah dikenakan bayaran. Bayaran itu dinamakan sebagai zakat dalam Islam lah. Faham? Bukan hasil pembelian. Kalau pembelian, orang miskin pun kena bayar cukai. Dalam Islam yang kena bayar cukai ni orang kaya, orang miskin tak kena. Betul? Sebab apa? Sebab dia duit pun tak ada nak bayar cukai ni. Okay. Itu konsep cukai di dalam Islam. Tapi orang nak laksanakan GST tak apa, tafadhal. Tapi kena raikan faktor kemanusiaan. Sebab Islam ni ajar kita kena raikan kemanusiaan. Itu Islam. Itu zakat fitrah semua kena bayar. Syekh, orang miskin sampai hari tu tak ada duit yang cukup kadar nak bayar zakat fitrah, tak wajib bayar zakat fitrah. Punya miskinnya dia tu, yang contohlah zakat tahun tu RM7 pun tak ada. Orang miskin macam ni tak wajib bayar zakat fitrah.
Tak wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa? RM7 pun tak ada. Bayar zakat fitrah tegur. Tak ada duit. Tiba-tiba dia ni miskin, tak ada duit nak bayar zakat fitrah. Orang pergi bagi zakat fitrah dekat dia. RM7. RM7 dia dapat tu, dia fikir kalau aku bagi hari ni aku tak makan. Tak wajib lagi bayar zakat fitrah. Datang orang kedua bagi zakat lagi, RM7 dapat RM14. Dia fikir balik RM14 ni anak aku boleh makan ke tidak? Hari tu boleh makan, RM14 tu boleh makan. Kalau bagi zakat RM7 tu boleh makan anak bini. Bagi zakat fitrah dah jadi wajib bagi orang miskin tu pula. Maksudnya bagi zakat fitrah berdasarkan kepada pendapatan yang dapat oleh si miskin itu. Maksudnya Islam ajar kita nak ambil cukai berdasarkan pendapatan, bukan berdasarkan kepada pembelian. Itu Islam ajar. Tapi orang sekarang ni dia guna konsep cukai berdasarkan kepada pembelian, bukan kepada pendapatan. Itu timbul istilah GST. Good Service Tax, kan? Hai, kuliah ekonomi dah kita malam ni. Ni kuliah ekonomi, tapi tak apa. Tak faham tak apa, permulaan bila dengar sikit-sikit, lama-lama faham insya-Allah. Kan, insya-Allah. Tak apa. Allah Taala pamer dalam Quran, nak bagi tahu benda ni dipamerkan di dalam Al-Quran. Azan dulu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tamma sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa syarafat al-ta'ala innaka la tughlifu al-'arab. Bismillahirrahmanirrahim. Waduribat alaihim adh-dhillatu wal maskanah. Akan ditimpa kepada mereka Bani Israel adh-dhillah, kehinaan, wal maskanah, kemiskinan. Allah Ta'ala bagi penghinaan, kehinaan yang mereka dapat, iaitu mereka akan ditimpakan dengan cukai yang terlalu tinggi. Wal maskanah, pendapatan mereka rendah ketika itu satu kehinaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Kata Allah, waba'u bighadabin minallah. Dan itu merupakan satu tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka. Allah Ta'ala pamerkan kemurkaan Allah pada mereka. Bila Allah Ta'ala bagi mereka ni miskin, pendapatan makin rendah, bila Allah Ta'ala bagi mereka ni kena bayar cukai yang tinggi, itu tu yang kehinaan yang Allah Ta'ala bagi, pamerkan kemurkaan Allah Ta'ala kepada mereka. Allah Ta'ala ni kalau dia dah marah, kadang-kadang dia bagi azab terus, dan kadang-kadang Allah Ta'ala bila dia marah, dia tak bagi azab masa tu juga, dia akan bagi azab di waktu yang lain. Itu kaedah Allah. Kita kadang ada orang ni dia buat maksiat pada Allah, dia kata tahu aku okey makan kenyang, Allah Ta'ala tak marah pun. Sebenarnya Allah Ta'ala dah marah, tapi Allah Ta'ala tak bagi akibat kemarahan Allah Ta'ala pada masa tu juga. Mungkin diberi di masa akan datang, yang pasti di akhirat nanti mereka mesti kena. Tapi ada kala kadang-kala Allah Ta'ala pamerkan kemarahan Allah itu, Allah Ta'ala terus bagi akibat dia kat situ. Macam Allah Ta'ala buat kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut ni masalah Lut yang orang panggil liwat daripada Nabi Lut tu, lam wauta tu kan, Lut. Kaum dia tu mengamalkan amalan liwat. Sekarang ni orang dah tukar nama kepada LGBT. Istilah sekarang tu. Minat jantan, perempuan minat perempuan. Sekarang dah berlaku lah. Lesbian, homoseks dah ada lah. Transgender, yang dia tu jantan tapi pakaiannya perempuan. Ada Malaysia ada macam tu. Kita jalan tengok dia, kita ingat dia perempuan. Dengar sembang ni, kenapa suara lain? Dia ada kan. Kita duk tengok, kita ingat dia perempuan dah. Kita pergi dekat sembang, dengar suara macam perempuan, tapi duk perasaan-perasaan kadang terbunyi, bunyi tu bukannya perempuan. Yang kita pun ingat duk perempuan. Syekh, ada. Zaman sekarang dah ada kan. Dan bukan zaman sekarang, zaman dulu pun dah ada dah sebenarnya. Arab panggil mukhannas. Pondan ni Arab panggil mukhannas dalam bahasa Arab. Pada zaman Nabi, dia ada hari tu kes, ada kan kes mahkamah dekat mana, kat Pahang tu. So pondan ni diberikan izin segi undang-undang untuk berpakaian dengan pakaian perempuan. Mesin sejarah itu kan. Ada seorang YB ni, seorang ahli parlimen ni telefon. Dia telefon ni tanya, tak ada ke kajian-kajian tentang cerita pasal pondan pada zaman Nabi? YB ni tanya anak. Dia kata, berminat nampak tajuk ni. Nampak berminat tajuk pondan ni. Dia kata bukan masalah berminat. Orang dah bercakap, kita tak ada point. Jadi kalau ada point sedap sikit nak sembang orang ni. Dia kata, ada berapa tak ada. Orang kata sembang mana, kata sembang kok telefon, nak dapat ilmu kok telefon. Kalau nak kena menadah. Ahli parlimen kena menadah dengan anak lah. Dia ahli parlimen macam mana pun dia kena menadah dengan kita juga kalau dia nak ilmu. Okey, fine. Bila malam tu pergi jumpa, sembang. Ana bawa kitab Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari Syarh Al-Bukhari nama kitab. Bukan Ustaz Fathul Bari. Yang salah faham lah. Fathul Bari nama kitab. Fathul Bari Syarh Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang kedua nak bawa kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Lepas tu yang ketiga nak bawa kitab Bada'i'us Sana'at, ditulis oleh seorang ulama mazhab Hanafi yang bernama Al-Kasani. Bawa kitab-kitab tu pergi tunjuk depan YB tu. Lepas tu kita sebut hadis yang cerita pasal pondan. Yang pertama, pada zaman Nabi SAW ada seorang pondan, nama dia Hit. Nama pondan tu Hit. Dengar tu pondan dah. Nama dia Hit. Tak terbuka. Hit ni dia pergi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah dia bersembang. Aisyah bersama dengan kawan-kawan isteri Nabi yang lain lah. Dah bersembang Nabi Muhammad pun balik. Nabi Muhammad bila nampak pondan tu, Nabi tak marah, Nabi biar. Tapi Nabi memerhatikan apa yang dia sedang sembang. Cerita hadis. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Nabi dengar, dia cerita apa? Dia cerita pasal badan orang perempuan. Canggih ni dia tu. Dia boleh cerita badan orang perempuan ni kalau kurus macam mana, kalau berisi macam mana. Dia kata kalau orang perempuan ni kalau dia berisi, badan dia gemuk, dia punya perut ni ada 4 lapis.
Dekat belakang ni pula ada nampak 8 lapis. Punya tera je pondan tu. Nabi bila dengar dia kata melampau dia ni. Dia melampau. Nabi dia pergi jumpa kat isteri Nabi, Nabi kata dah jangan jumpa dia ni. Cerita pondan dah ada sama Nabi dah. Satu hadis. Yang kedua hadis Imam Muslim riwayat hadis ni. Nabi SAW dibawa oleh seorang pun. Ada seorang sahabat bawa pondan datang. Dia ni pakai macam perempuan. Pakaian ni macam perempuan. Dia pakai inai kat tengah penuh. Inai. Nabi tengok, Nabi pun bertukar. Nabi ingat dia perempuan. Nabi ingat dia perempuan. Nabi tanya ni, siapa dia ni? Bila tanya siapa tu, sahabat Nabi pun sebut, dia ni lelaki. Tapi dia berpakaian perempuan. Nabi terkejut. Astaghfirullahalazim, ada pondan seorang. Nabi pun kata pada dia ni, Nabi kata, dia ni tolong bawa pergi ke tempat lain. Jangan duduk di kalangan orang ramai. Bimbang pondan dia tu merembat ke orang lelaki yang lain. Orang lelaki tengok macam lawa pula, kita pun jadi pondan macam dia, tak nak menjadi macam tu. Nabi suruh ke tempat lain. Maksudnya pada zaman Nabi SAW ni dah ada pondan. Bahkan ada hadis Nabi SAW nyatakan laknat Allah kepada al-mushtabihina minan nisa wal mushtabihati minar rijal. Nabi kata Allah Ta'ala laknat kepada orang lelaki yang menyerupai perempuan, orang perempuan menyerupai lelaki. Ada hadis. Pondan satu lagi tomboy. Ada hadis disebut. Tetapi Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani diklasifikasikan pondan ni pada dua jenis. Yang pertama dia panggil al-mukhannas bil khilqah, al-mukhannas bit takhalluq. Istilah dia lah. Lahir-lahir tu lembut dah. Ada orang lahir-lahir dia lembut. Yang ni tak termasuk dalam laknat Allah. Tetapi tugas kita, orang yang tahu bahawa dia tak boleh jadi pondan, kita kena bagi tahu dia ni kena berlatih jadi keras macam lelaki. Tak boleh biar dia dengan lembut dia. Dan dia tu sendiri kena belajar untuk jadi keras. Ada pula satu lelaki ni, dia lelaki, memang dia beranak keras dah, tak tahu macam mana ni, saja-saja dah jadi pondan. Yang tu laknat Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita pasal pondan. Rumit Syekh kadang kan. Kita duk berdebat tu, rupa-rupa ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, cerita pondan ni kalau lebih buruk rasa. Pondan rasa buruk pula. Tapi tak apa, ada dalam hadis Nabi. Baik. Jadi waba'u bighadabin min Allah. Allah Ta'ala pamerkan keburukan Allah. Macam mana Allah Ta'ala pamerkan keburukan Allah kepada kaum Nabi Lut? Allah Ta'ala hancurkan tempat tu terus. Datang malaikat pergi cungkil bumi, naik sampai langit pertama, rembah sampai jadi laut mati. Sekarang boleh tengok kat negara Arab tu kan. Allah Ta'ala pamerkan keburukan Allah. Allah Ta'ala pamerkan keburukan Allah kepada kaum Ad. Allah Ta'ala hantar angin dia datang. Angin datang pergi lawan dia orang. Dia orang nak lawan angin, Allah Ta'ala last sekali dia orang pun hancur. Padahal mereka ni ada pembangunan yang begitu hebat. Yang Allah Ta'ala pamerkan dalam Quran, wa yunhituna jibala buyuta. Bukit tu dia orang boleh pahat buat rumah dalam bukit. Hebat Syekh, tamadun orang dulu. Bukit besar tu dia boleh pahat-pahat. Dalam bukit tu ada perkampungan. Orang sekarang tak ada tahu buat perkampungan dalam bukit, tak ada. Buat perkampungan di atas bukit Belambak. Bukit besar dia buat perkampungan atas tu kan. Jadilah Genting Highland ni. Contohnya kan. Mana orang boleh buat atas bukit? Dalam bukit orang tak buat. Dulu orang boleh buat perkampungan di dalam bukit. Ni kaum Ad ni punya canggih dia orang kan. Ataupun yang sekarang ni di tarah bukit buat kampung. Tu ada. Orang tak bagi kampung lah, orang bagi taman. Itu kat Kuala Lumpur Belambak. Kan? Banyak macam tu. Dulu punya hebat, tapi Allah Ta'ala pamerkan kemuliaan Allah apabila mereka start menindas orang-orang miskin. Dia orang tindas orang miskin, di samping kufurkan Allah. Datang Nabi Hud AS kata, jangan orang ni. Dia lawan Nabi Hud. Allah Ta'ala hantar angin, lingkup wis. Pamerkan kemurahan Allah, dan juga Allah Ta'ala pamerkan akibat kemarahan Allah Ta'ala kepada mereka. Allah Ta'ala pamerkan kemurkaan Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel ni macam mana agak-agak? Dalam ayat ni Allah Ta'ala pamerkan mereka kena bayar cukai yang tinggi, dalam masa sama pendapatan mereka dapat adalah rendah. Nampak? Ni cerita Wal'ayadzubillah lah, minta jauh daripada kita terkena. Sebab benda macam ni ada iras dekat kita juga kan. Ini pendapatan kita rendah, cukai kita kena bayar tinggi, macam-macam nama cukai lah. Betul kan ada teringat Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi ni adalah satu kerajaan. Imam Nawawi ni, dia ni seorang ulama yang ada credibility. Walaupun dia ni bukan ulama kerajaan. Ulama kerajaan satu lagi dia ni bukan ulama kerajaan, tapi credibility ilmu dia lagi dikagumi daripada ulama-ulama kerajaan. Kerajaan ni, raja pada masa tu nak naikkan cukai.
Bila nak naik ke cukai, dia minta segala ulama-ulama ni tulis satu kertas, pamerkan persetujuan mereka atas kenaikan cukai terhadap rakyat. Yang ulama kerajaan tulis sokong, kita kena naikkan cukai, rakyat kena taat pada pemerintah. Betul-betul itulah. Tapi rakyat tak layan, tak nak, kami tak nak ikut. Rakyat tak nak ikut ni yang apa ulama-ulama kerajaan punya statement. Dia orang kata kami nak dengar daripada seorang ulama, Al-Imam An-Nawawi. Bila sebut Imam Nawawi Raja jam, sebab dia ni memang tak belagangi Raja lama dah. Nampak ni Imam Nawawi ni. Last sekali macam mana nak buat? Hantar ulama kerajaan pergi jumpa dengan Imam An-Nawawi, minta supaya tulis surat pamerkan sokongan terhadap kerajaan untuk naikkan cukai. Imam Nawawi ni dia dapat surat, dia kata aku takkan izinkan rakyat bayar cukai kepada pemerintah kecuali raja tu kekayaan dia kena jual dulu kepada rakyat. Ni kekayaan dia ada harta banyak, jual, dia duit tu bubuh tabur rakyat, baru aku nak tulis surat boleh bayar cukai pada raja. Dia punya garang. Dia cerita Al-Imam An-Nawawi. Raja ni bila dengar Imam Nawawi cakap macam tu, raja pelan angin, panggil Imam Nawawi menghadap, tak bagi tahu pada dia, kalau kau tak dengar cakap aku pula menjaga. Dia kata nak bubuh. Tu cerita Al-Imam An-Nawawi. Nampak Syekh? Imam Nawawi. Kita tak baca lagi cerita Al-Imam Al-Ghazali. Itu pun canggih juga. Yalah kita dengar Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Oh, ulama tasawuf. Kita bila sebut ulama tasawuf teringat ustaz-ustaz tasawuf kita dekat mengajar surau majlis surau. Baik lembut tak melawan, cakap apa pun sabar. Imam Al-Ghazali tu garang tau. Tu garang punya ulama tu Imam Al-Ghazali tu. Kalau suruh naik cukai kata tak ada. Aku takkan bersekongkol dengan pemerintah untuk kekayaan mereka. Aku akan bersama dengan rakyat yang berada dalam kesusahan. Ni ulama-ulama dulu. Canggih kan? Ulama dulu. Kita dengar pun rasa dengar ulama dulu lah. Sebab tu diorang ada kredibiliti ilmu. Diorang ni ada amanah ilmu. Imam Nawawi Syekh sampai mati tak kahwin tau. Imam Nawawi tu punya kuat belajar, punya kuat mengajar, punya kuat menulis kitab, sampai tak teringat nak kahwin. Kita bila jadi ustaz sempat lagi teringat nak kahwin 4 Syekh, bukan 4 kita ustaz dia punya kuat mengajar dah lagi kahwin tu ustaz. Nak cerita Imam Nawawi ni dia hebat mana tak tahu. Berapa ratus kitab dia tulis. Ni Imam Nawawi ni berapa ratus kitab dia tulis. Ulama prolific orang panggil. Seorang lagi Ibnu Taimiyah. Ulama ni canggih tu. Lawan semua masuk penjara Syekh. Lawan dia semua masuk penjara. Kerajaan bubuh dalam penjara pula. Dia lagi canggih tulis kitab dalam penjara. Pening orang. Masuk penjara tulis kitab. Tulis kitab. Keluarlah kitab Majmu' Imam Ibnu Taimiyah. Berapa jilid? 18 jilid. Maksudnya tulis kitab ni betul-betul ilmu dalam kepala otak ni. Ilmu ni betul-betul dalam kepala. Apa yang dia hafal, yang dia hafal tu dia buat keluar. Kita kalau tak ada kitab rujukan mampus tak ada tulis kitab lah. Nak tulis buku ni kat mana pula hadis ni tak ingat Syekh. Ulama dulu dia hafal dalam kepala otak ni. Ulama dulu kredibiliti ilmu tu ulama dulu memang nampak hebat. Nak cari zaman sekarang macam tu pun tak jumpa. Memang tak jumpa. Ni ulama ni cerita ulama dulu. Yalah sekarang ni kita boleh dapat gelaran ulama lah orang panggil. Ni ulama ni. Tapi ulama tu pun baca hadis pun mampu juga. Ini macam salah buka kitab nampak lain ustaz ni macam mana? Ustaz bukan ulama. Dia pun satu masalah juga ni gaduh pasal ustaz tak ustaz. Pokok ni kan ada orang tu, adalah seorang ni perempuan ni dia marah, dia kata apalah ustaz segera, ustazah segera. Ana bila ana dengar ana fikir satu, orang boleh ajak orang kepada Islam, biarlah masalah. Dia tu artis dulu tu memanglah penyambung terbus. Dia tu dulu memanglah penyambung. Kita tengok dia ni bukan kita, dia terkejut, iblis pun terkejut tengok ke dia tu zaman dia jahiliah dulu tu. Tapi alhamdulillah Allah Taala campak hidayah dalam hati. Bukan senang saya dapat hidayah ni. Betul, hidayah ni bukan senang. Allah Taala bagi hidayah dekat dia. Dia dapat kesedaran Islam dan dia ni ada pengaruh sebab dia bekas artis. Dia nak cakap Islam supaya orang ni boleh ambil pengajaran. Tafadhal. Anak cukup meraihkan sangat. Sebab kita ustaz ni nak ajak orang pada Islam cukup susah. Tiba-tiba ada orang yang dah kenal Islam, dia cakap Islam sikit, orang boleh ikut, lagi kita raihkan sangat. Alhamdulillah. Masyarakat kita tengok orang macam tu panggil ustaz, panggil ustazah. Tahu masalah, biarlah. Dia bukan nak keluar fatwa hukum pun. Kan? Panggil ustaz, tak semestinya orang tu mesti ulama. Orang dah faham tak tu? Sebab apa? Sebab kalau pergi kat negara Mesir, ustaz tu dia buat teksi. Ustaz ni bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa Turki asalnya. Arab ciplak bahasa tu.
Faham? Arab ni ambil dalam bahasa Turki tu kalimah ustaz tu buruh dekat orang Arab. Dan ustaz tu diguna di kalangan Arab dalam tradisi kita, maknanya encik. Encik tu untuk orang lelaki, kalau perempuan tu cik puan tu kan, ustazah. Tu asal dia. Pergi kat Mesir naik taxi, nanti Pak Arab Mesir tu tanya, ila aina anta zahib ya ustaz. Dia bagi kita ustaz. Dia tak tahu kita ni belajar apa. Ya kita betul ila haysabi ya ustaz. Ustaz juga bagi dia. Nah ustaz tu mana ni encik. Encik. Tok guru besar orang tak panggil ustaz, orang panggil syekh, orang panggil maulana. Orang panggil tok guru besar tu. Ustaz. Cuma dia dekat Malaysia boleh sebut orang agama ustaz. Salah dia kan. Tak syekh. Siapa-siapa pun kita boleh. Lepas ni keluar sama-sama apa khabar ustaz, sama-sama kita. Tak ada masalah pun. Benda tu tak salah. Benda tu memang tak salah. Jangan marah kalau ada orang panggil sama-sama kita ni ustaz, jangan marah. Biar dia panggil. Kenapa panggil ustaz ni? Ustaz kan encik. Okeylah tu. Orang tulis nama mana? Ustaz Wanji. Encik Wanji lah terjemahan dia. Oh gelabah tu. Kan? Tak ada masalah kalau panggil ya Syekh Wanji. Yang kena rasa kembang sikit lah. Kembang jalan tu rasa tak kepak dah. Syekh Wanji macam tu guru lah. Kan? Kalau pergi dekat Pakistan tu orang panggil Maulana. Pakistan. Pergi ke Iran orang panggil Ayatullah. Tu Iran. Kan? Ayatullah tu gelaran kepada tok guru yang bukan semestinya bermazhab Syiah. Kalau dia Sunni tu besar orang panggil Ayatullah juga. Tu kat Iran. Nampak Ayatullah tu tradisi kita panggil tuan guru. Begitu kan? Ustaz lah. Ustaz ni encik. Jadi sama-sama kita lepas ni panggil ustaz. Ustaz masalah. Ni orang pening kepala. InsyaAllah. Ya boleh marah pula orang panggil ustaz. Biar lah. Ada seronok ni. Semua panggil ustaz. Supaya kita pun tak tahu mana satu yang ustaz. Agama yang sebenar-benar ni. Kan? Senang insyaAllah. Gitu. Jauh pergi bila nak habis ayat ni. Okay, sini balik. Jadi waba'u bighadabin min Allah. Allah Taala pamerkan kemarahan Allah Taala kepada mereka. Kenapa? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Allah Taala pamerkan kemurkaan itu kepada mereka sebab mereka ni mengkufurkan ayat-ayat Allah. Allah Taala bagi tanda-tanda kenabian Nabi Musa alaihissalam tu cukup kuat. Tongkat tu boleh tukar jadi ular. Ni laut tu boleh terbelah, pukul dekat batu terpancar pula air. Mukjizat. Tapi Bani Israel beriman ke? Tak beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka ni kufurkan ayat Allah. Tapi ada lagi dahsyat. Allah Taala pamerkan Bani Israel apa dia? Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Mereka bunuh para nabi bukan jalan yang kebenaran. Oh itu melampau Syekh. Bunuh nabi Syekh, bunuh nabi ni. Bunuh sama-sama kita tu buruk dah. Tapi kalau bunuh nabi lagi buruk. Bukan kita bunuh, pukul pun orang kata buruk dah. Ni lawan bola semalam. Apa perangai orang Malaysia. Dah kalau bola dah lah pergi pukul orang Vietnam tu kan. Memang tak sekolah. Dia ni tak sekolah semua ni. Janganlah kawan tu tak bersalah. Nak salah tu yang patut kena pukul pemain bola Malaysia kena pukul. Apa berkalah. Kalau kira lah kan. Tak dia pergi pukul je Vietnam tu la ilaha illallah. Mentang-mentang lah geng tu kalangan minoriti di Malaysia. Kita sesaja jangan Syekh. Tak elok. Kita ni kalau rasional fikirkan baik nilai kemanusiaan, tindakan itu kita kata memang gila. Ni pukul orang kata besar. Memang gila. Cuba bayangkan kalau bunuh lagi gila. Bunuh tu pula bunuh Nabi lagi gila. Inilah Bani Israel. Bunuh Nabi Syekh. Nabi Zakaria alaihissalam mati kena bunuh. Nabi Yahya alaihissalam anak Nabi Zakaria pun mati kena bunuh. Bunuh ni bukan bunuh biasa ni, bunuh dengan sadis. Bunuh sadis tu macam mana ni? Orang hidup ni dia ambil gaji kepala berobrak. La ilaha illallah. Kita tengok dekat Syria masa dululah geng-geng Asad masa dah kuat tu kan. Dia ambil seorang orang tu ikat tangan, ikat kaki, lepas letak tali ujung tu dekat kereta. Kereta tu pun jalan, kawan tu berlari. Bila sampai tak tahan dia rebah tu seret orang tu. Kita tak terbayang tahu dia punya sakit macam mana. Allah Taala mahu tahu dia punya sakit. Kereta jalan straight, yang kawan tu brom sampai mati dah. Ya Allah Taala mahu tahu. Kita fikir tak tergambar tu dia punya zalim sampai tahap tu. Itu tu kata jahat dah tu. Ni bayang Nabi Zakaria kena bunuh. Ni ambil orang yang hidup macam ni dia gaji kepala brok kat dulu. Tu jahat. Siapa dia? Israel. Bani Israel. Nabi Yahya alaihissalam pun kena bunuh. Kena bunuh je. Sebab apa kena bunuh? Tak apa hati tindakan Raja Palestin pada ketika itu. Kerajaan Palestin tu raja dia. Raja dia nak kahwin dengan anak tiri.
Dia ni kahwin perempuan tu ada anak. Jadi anak tiri mana boleh kahwin? Dia nak kahwin dengan anak tiri dia juga. Bila nak ni Nabi akhir kata tak boleh, haram, tak boleh. Orang pergi bayar, tak mau, duit aku tak mau, aku nak kata haram juga. Lepas tu datang perempuan nak ujuk dia, aku nak kata haram juga. Ni Nabi Yahya, kerajaan menang, tangkap dia, bunuh. Sebab menyatakan kebenaran. Jahat Bani Israel ni. Ni cerita dululah, Bani Israel ni Allah Taala pamitkan dalam Quran, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Mereka bunuh para nabi bukan jalan kebenaran. Kalau ini perangai Bani Israel, tak hairan Allah Taala bagi kehinaan pada mereka. Dan Allah Taala pamit dalam Al-Quran. Dan Allah Taala kata zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tindakan yang mereka lakukan itu merupakan maksiat, dan itu adalah tindakan yang melampaui batas, melampau. Bila ada perangai-perangai macam tu, Allah Taala bagi kehinaan pada Bani Israel. Kita fikir-fikir balik, tak hairan. Memang betul. Kita pun sama. Kita ni kadang-kadang buat lebih kurang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat lebih kurang dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala kata kita ni kalau nak lantik orang jadi pemimpin, lantiklah orang amanah, tak lantik orang amanah. Kita kena bayar cukai tinggi tu. Pasal tak? Benda tu Allah Ta'ala pamer dalam Quran, kita tak pernah fikir. Dok baca dok teringat pada Israel, tak teringat Israel sebab gitu. Salah tu kan? Wal'iyadzubillah. Kita nak ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin satu je, ikut Quran, ikut hadis Nabi, aman. Yang jadi tak aman ni orang tak ikut Quran, tak ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang elok Quran. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kebaikan kepada kita insya-Allah. Itu kita harap sangat dengan Allah SWT. Sebab janji daripada Allah, orang ikut Quran, akhirat dia mesti selamat, dan dunia pun dia akan selamat insya-Allah. Gitu. Sambungan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin. Ni insya-Allah kita kuliah akan datang cerita macam mana ada orang Yahudi yang boleh masuk syurga. Insya-Allah ini kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar. Astaghfirullah.